Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzubillahi samina alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila syarafin Nabi Rasulillah Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nuril anwar sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Ighfir lana hubana fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta arhamar rahimin. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana. Ya Allah, lapangkanlah dada kami ya Allah, dan sempurnakanlah akhlak kami ya Allah. Elokkanlah akhlak kami wa adab kami ya Allah. Waghfir lana fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta ya arhamar rahimin. Dan engkau lah ya Allah yang maha pengampun atas dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ighfir dzambi ya Allah, maaf dan ampunlah dosa kami, wa wasli fid dari, dan lapangkanlah tempat tinggal kami, wa barik li fi rezeki, dan ya Allah agar engkau berkatilah setiap daripada rezeki kami ya Allah ya arhamar rahimin. Birahmatika nastaghiits subhanakallahumma rahimin innahu la yuhibbuz zalimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selamat pagi semua yang dikasihi Allah Taala. Apa khabar pagi ni? Keadaan sihat walafiat. Abang makna ni masuk-masuk takbir terus ni. Allahu akbar. Masya-Allah. Sihat ya semua sekali yang dikasihi Allah Taala. Baik, semua yang dikasihi Allah, insya-Allah. Puan Ros, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Sihat ya. Mudah-mudahan sarapan pula. Sahur hari ini berselera insya-Allah. Baik. InsyaAllah pagi ini kita berkongsi berkenaan dengan sabar dan sikap kita. InsyaAllah, tabarakallah. Puasa dan sikap kita. Alhamdulillah andayani, alhamdulillah khair, alhamdulillah. Okay, baik. Kita bicara pagi ini tentang puasa dan sikap kita. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Datang beberapa persoalan dah, isu-isu yang ditimbulkan, soalan-soalan kali orang tanya, dan bila mana dalam bulan Ramadan ni pun, dalam bulan puasa ni pun, setengah daripada setengah manusia ni sikap dia masih lagi berbohong, menipu, dan sewaktu dengannya lah perkara yang menyebabkan dusta. Baik, jadi pagi ni kita bincang tentang puasa dan sikap kita yang mana setengah daripada setengah ya, tak semualah kita katakan. Ini setengah daripada manusia ni ada lagi dalam bulan yang penuh keberkatan ini, ya Allah berkehendak kepada seluruh daripada hamba-Nya agar menjaga segala tingkah lakunya, akhlaknya, namun masih lagi setengah daripada setengah ini orang kata apa dengan sikap yang suka berbohong ni. Masya Allah, tabarakallah. Dia dalam sehalus-halus perkara dengan sekecil-kecil perkara pun kena ambil cakna lah, kena beringat. Tahun ni alhamdulillah, dari satu sudut lah alhamdulillah, yakni kita tidak terjebak secara langsung dengan bazar Ramadan, dengan bazar Ramadan. Adanya bazar Ramadan alhamdulillah memudahkan urusan bagi setengah orang yang tak sempat nak memasak, nak tukar selera, alhamdulillah. Namun setengah daripada setengah mereka yang berniaga di bazar Ramadan, ada juga yang tidak bersikap jujur, ada juga yang bersikap dusta, ada juga yang bersikap bohong, yang mana
Saya selalu kongsi kalau dalam urusan keusahawanan ini, masa dengan lembaga zakat Selangor dulu, saya bagi tahu kepada asnaf-asnaf supaya berniaga ni berniaga buat untuk kita makan. Kalau dia berniaga makanan seperti kita nak makan. Kalau berniaga pakaian seperti mana kita yang nak pakai. Maksudnya apa sahaja produk kita adalah produk yang mana seolah-olah kita sendiri yang nak menggunakannya. Jadi sekiranya kita menjual produk makanan, tiba kita menjual dan berniaga hanya untuk menjual, hanya untuk berniaga, hanya mengejar keuntungan semata-mata, menyebabkan persediaan kita pada makanan itu mungkin sambil lewa. Kita buat dengan tidak ikhlas, kita buat dengan tidak jujur, kita hanya tahu asalkan terjual sahaja. Setengah daripada setengah menganggapkan bahawa maksudnya Ramadan bulan untuk mengutip keuntungan, mengauk keuntungan sebanyak mungkin dari sudut perniagaan. Mereka tidak berurus niaga dengan Allah Ta'ala, malah mereka berurus niaga dengan sama manusia. Keuntungan bimbang kalau tidak diberkati oleh Allah Ta'ala kerana ada unsur-unsur yang tidak jujur, dusta. Contoh makanan yang dah siap semalam, hari ni jual lagi, dipanaskan balik. Bila ditanya baru ke? Ya, yang baru. Tiba orang makan, berbuka puasa, sepatutnya boleh pergi ibadah dengan baik dan beribadah puasa dengan baik. Tiba mudarat kerana sakit perut ke, mudarat keracunan ke, atau apa sahaja. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, maka inilah sikap yang kita nak bincangkan pagi ini. Kenapa sampai satu tahap Allah tidak berhajat kepada puasa kita kerana dengan sikap kita ini. Baik, seperti biasa, malam hari ini, insyaAllah pagi ini, kita rujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada surah Al-An'am ayat 115 dan 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila likalimatihi wa huwas samiul alim. Dan telah sempurnanya firman Tuhanmu, yakni apa sahaja daripada Al-Quran dengan adil dan benar. Apa sahaja daripada Al-Quran itu adalah benar dan adil. La mubaddila likalimatihi wa huwas samiul alim. Tidak ada yang dapat mengubah firman Allah Ta'ala ini dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik, kesempurnaan dalam Al-Quran jelas. Apa sahaja yang telah kita bincangkan sebelum ini, Al-Quran sebagai manual kehidupan kita, maka keseluruhan daripada ayat-ayat dan firman-firman Allah Ta'ala itu ada kebenarannya dan menepati keseluruhan perjalanan kehidupan manusia. Adil memang adil. Allah memenuhi kehendak dan keperluan manusia melalui firman-firmannya, dan setiap daripada firman Allah Ta'ala tiada ada manusia yang mampu untuk mengubahnya, dan maha suci Allah Ta'ala itu maha dengar lagi maha mengetahui. Baik, jadi Allah pun bagi tahu balik kepada kita. 115, 116, surah Al-An'am ayat 115, 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhann wa in hum illa yakhrusun. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam, Cik Reduk. Baik, jom kita. Selamat pagi, sihat ya. Saya baca surah Al-An'am ayat 116. Nak bagi tahu bahawa tadi ayat 115 Allah Ta'ala bagi tahu bahawa Al-Quran ini dah pun lengkap dari sudut kebenarannya, dari sudut keadilan Allah Ta'ala, dan tidak ada manusia yang mampu untuk mengubah ayat-ayat Allah Ta'ala kerana Allah Maha Sucinya, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka Allah Ta'ala bagi tahu wa in tuti' aksara man fil ardi, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, fil ardi yudilluka an sabilillah, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Ta'ala. In yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun, yang mereka itu mengikut hanya prasangka belaka dan mereka hanyalah membuat pembohongan. Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala, maka setengah daripada setengah manusia ini, sekiranya kita ikut manusia, ikut buta, ikut dengan tak ada ilmu, ikut dengan tak ada apa-apa sekalipun,
Apa yang akan berlaku? Menyebabkan setengah daripada setengah manusia ini, nescaya mereka akan sesatkan kamu daripada jalan Allah Ta'ala. Akan sesatkan kamu daripada jalan Allah Ta'ala. Maka nak bagi tahu apa? Bila manusia ini, dia ikut sama kita, sesat dan boleh menyebabkan manusia itu berlakunya apa? Berlakunya prasangka, berlakulah sangkaan yang banyak, zon yang teruk, yang zon yang mana termasuk dalam suudzon itu, sangkaan-sangkaan yang boleh merosakkan perasaan kita, dan wa inhum, dan paling utamanya wa inhum illa yakhrusun, mereka hanyalah membuat pembohongan. Ini yang kita risau sangat. Makanya setengah pada manusia ini akan mengajak manusia setengah yang lain, dia buat apa? Pembohongan, berdusta semata-mata, setengah daripada setengah. Okay. Kerana itulah semua yang dikasihi Allah Ta'ala, dalam sikap kita yang perlu ada adalah paling utama kena belajar. Saya dari satu sudut pribadilah amat tidak suka dan tak berkenan bila setengah daripada setengah kita jumpa dengan orang awam, sama juga saya orang awam, yang mana saya masih lagi nak belajar. Tapi kita bila jumpa dengan seseorang tu, bila kita tegur, bagi tahu sesuatu, dia kata kita ni orang biasalah, kita ni orang jahil, tak tahu apa, kamu lain lah, begini dan begini. Makanya sampai bila nak bersikap macam ni? Itu yang utamanya. Sampai bila kita nak merendah diri dengan kata aku orang jahil, tak tahu agama? Jawapan paling utama, belajarlah. Belajarlah, itu yang utamanya. Sampai bila nak jawab macam tu? Bila tak belajar, tak ada ilmu, maka kita mudah terdedah untuk bersikap dengan sikap yang bersangka buruk banyak. Kemudian kita akan bersikap dengan berdusta, berbohong, menipu. Setengah daripada setengah tu sehari tak berbohong, demam dia kot. Kalau dia tak berbohong, itu. Kalau tak menipu, itu bukan dia. Jadi salahlah dengan sikap yang begitu. Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala, maka apa kaitan kita dengan puasa ni, dengan sikap kita yang suka bohong, menipu ni? Kalau saya contohkan tadi, sikap setengah daripada setengah di bazar Ramadan. Saya diajar mudah ya. Bukan saya anti dengan bazar Ramadan, saya pun pergi membeli juga. Contohnya saya buat begini. Ini antara keadaan, kalau hadirin nak buat silakan. Cuma tahun ni terbaiklah kita kan dari satu sudut, sebab tak ada bazar Ramadan, semuanya online. Saya suka begini. Contohlah, nak pergi membeli tu, bazar Ramadannya ada kedainya, contoh 10 kedai. 10 kedai, 10 gerai tu memanjang. Jadi kita berada daripada bahagian yang pertama ni, memanjang melihat daripada sudut sampai ke hujung sana, kata 10. Di sini, ini antara guru aja. Guru aja dia kata, baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dua situasi. Pertama, kalau kita makan sesuatu perkara, tengah nak makan ni, kita baca ayat ni, lafaz doa ini, betul jadi amalan kita. Sifat benda itu, sekiranya dia berada dalam kotoran, dia ada perkara yang menyebabkan mudarat ke atas diri kita, racun ke atau apa semua, dengan izin Allah Ta'ala, benda itu pulih dengan macam tu. Dia balik kepada fitrah. Maksudnya dia berada dalam rasa yang sedang-sedang yang boleh kita makan. Itu. Yang kedua tadi, bila kita baca, berada daripada penjuru sebelah sini, memanjang kita tengok bazar Ramadan itu, gerai-gerai itu, kita baca dengan daripada amalan je, bukan tahu hari ni buat, lepas tu tak berkesan, kita salahkan doa. Tidak. Dia mesti daripada amalan kita dan keyakinan kita sekali. Bila kita baca sampai penghujung tu, yang perhatilah, antara yang saya perhati, Allah Ta'ala tunjukkan daripada 10 kedai itu mana yang patut kita boleh beli. Gitu. Maksudnya daripada 10 kedai itu mungkin dalam 3 gerai sahaja yang kita Allah Ta'ala ilhamkan, inilah gerai yang kamu boleh beli. Pergi pula. Memang kalau pergi setiap hari, kalau perhatikan setiap harilah, daripada 10 gerai itu, hari pertama, hari kedua,
Orang akan berkerumun semua gerai-gerai. Penghujung-penghujung tinggal hanya 2-3 gerai sahaja yang orang kekal pergi membeli. Yang lain kadar-kadar cukup macam tu je lah. Orang membeli kadar orang tak tahulah. Kalau dah pergi daripada setiap hari, maka gerai tu keberkatannya wallah ta'ala alam. Tak ada, orang pun dah kurang pergi membeli. Dia punya jualan pun wallah ta'ala alam, mungkin dia punya produk yang dihasilkan tak sedap. Wallah ta'ala alam. Namun setakat yang telah saya perhatilah dan saya amalkan cara ini, alhamdulillah Allah tunjukkan cara bahawa dengan kita beramal dengan ayat bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi walau fis sama'i was-sami'il alim. Dua perkara. Kalau nak tambah yang ketiga, dengan mudarat yang wabak sekarang ini, Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita untuk berhadapan dengan segala apa jenis penyakit. InsyaAllah dengan izin Allah. Itu kena jelas. Tauhid kita dengan izin Allah Ta'ala. Dan doa kita dengan penuh keyakinan. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Jadi, apa yang kita nak kait dengan puasa kita, dengan sikap yang berbohong kita ini. Okay. Baik, kita lihat dulu. Imam Ibn Hajar Asqalani menjelaskan, mendefinisikan berbohong ini, iaitu memberitahu akan sesuatu berbeza dengan keadaan sebenarnya, sama dengan sengaja ataupun tersilap. Tersilap. Ini daripada kitab Fathul Bari. Memberitahu apa dia akan sesuatu berbeza dengan keadaan sebenarnya, sama ada dengan sengaja atau tersilap. Semua yang dikasih Allah Ta'ala. Kalau kiranya, kalau kita sebut berbohong, berdusta, menipu ni, dari sudut asasnya kita dah tahu dah. Kita dah tahu. Semua kita ambil keberkatan dari sudut perkataan para alim ulama. Maka kita sebelum tahu perkataan yang kita tahu sekarang ini, bermaksud para alim ulama telah pun membahaskan perkara ini, telah pun mendefinisikan, telah pun memberi makna apa itu berbohong, berdusta. Hingga kita tahu pada saat hari ini, kerana mereka yang alim-alim telah pun membahaskan. Seperti Imam Nawawi pula mengatakan apa dia? Berbohong itu ialah mengkhabarkan sesuatu berbeza dengan keadaannya yang sebenar. Keadaannya yang sebenar. Sama ada dengan sengaja atau tidak. Sama ada perkhabaran itu akan perkara yang telah berlalu atau akan datang. 4 perkara Imam Nawawi itu letak kat perkara. Pertama, dia kata mengkhabarkan sesuatu berbeza dengan keadaan sebenar. Sama ada sengaja, tak sengaja. Perkhabaran itu pula telah berlalu atau akan datang. Benda yang dah berlalu, kita buat cerita. Benda akan datang, kita buat cerita. Kalau benda berlalu, kita tambah cerita. Tambah perisa. Yang akan datang, kita ada-adakan cerita. Bila ada-adakan cerita, tanpa bukti yang jelas, dah jadi berbohong. Sengaja atau tidak sengaja, dikira dalam kategori berbohong. Masya Allah, tabarakallah. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Hajj. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, yang mana berbohong ini adalah termasuk dalam himpunan dosa-dosa besar, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fajtanibur rijs minal awthan, fajtanibu rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hajj ayat 30. Fajtanibur rijsa minal awthan, maka jauhilah kalian akan kotoran berhala. Wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah kalian ucapan yang dusta. Baik. Mudah kita ambil faham begini. Allah gandingkan terus kotoran berhala, iaitu menyembah berhala adalah satu perkara yang syirik yang besar di sisi Allah Ta'ala. Maka kotoran berhala digandingkan dengan ucapan yang dusta. Besar tak? Besarlah, sebab syirik kepada Allah ni dosa yang besar. Digandingkan dengan bercakap dusta ini adalah perkara yang sama besar dengan syirik kepada Allah. Jadi tergolong dengan perkara besar, dusta. Sebab dilafazkan fajtanibu rijs, kotoran. Maksudnya bercakap bohong ni kotor. Bayangkan gini, hadirin semua dikasih Allah Taala. Saya suka nak cerita sebab nak ganding, nak bukan kata untuk bulan Ramadan sahaja dengan bazar Ramadan sahaja, tak. Dengan aktiviti kita lain, jual
urus niaga kita yang lain. Urus niaga kita tak semestinya berniaga di bazar Ramadan, tak semestinya berniaga di restoran-restoran, ataupun tak mestinya kita berniaga pakaian, atau apa saja dalam urusan pekerjaan kita. Bila disebut kotoran, maksudnya masa kita bercakap itu atas produk kita. Kita bercakap atas produk kita. Yang saya fokus kepada makanan ni sebab benda ni kekal dalam badan. Benda ni akan jadi kekal dalam badan dari sudut zat dia itu. Dari sudut dia keluar menjadi najis itu selesai. Dari sudut pakaian satu masa kita akan tukar. Dia akan lusuh, dia akan buruk. Alah pakaian pun hari-hari kita tukar. Baik, sekarang dari sudut makanan setelah masuk sahaja dalam mulut dia akan ditukar, dia akan proses. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Hadirin semua maklum. Maka bila orang itu berbohong, dia sedang mengeluarkan perkataan yang penuh kotoran. Itu maksudnya. Dia sedang bercakap atas produk makanan atau minuman tu dengan mengeluarkan perkataan yang dusta. Saat dia keluar perkataan dusta itu, maka bila kita bayangkan bahawa yang keluar itu najis dari sudut kotoran, berupa muntah dari sudut kotoran. Ada dia nak beli ke tak? Itu soalan. Ada dia nak beli tak? Bayangkan gini. Saya cermat sangat dalam perkara ni, bukan apa hadirin. Kita ni berpuasa daripada pagi, start daripada kita bersahur tu sampai kita nak berbuka. Berapa banyak kepenatan kita? Berapa lama kita menahan dahaga? Berapa lama kita menahan lapar? Berapa banyak ibadah yang kita buat? Maksudnya banyak perkara yang dah kita kumpulkan seluruh daripada amal soleh yang kita lakukan daripada pagi sampai petang. Tiba petang kita nak pergi berbuka, pergi membeli makanan yang mana makanan itu pula di kalangan orang yang engkar syariat. Engkar syariat, contoh. Dia berbohong. Dia engkar dengan perintah Allah Ta'ala, jangan berbohong. Tiba dia engkar. Kemudian mungkin di kalangan orang itu tidak solat. Dia tak solat. Dia berniaga tapi dia tak solat. Kerana sebulan, setahun sekali muncullah dia. Contoh. Atau apa lagi? Dia puasa-puasa yang tidak sempurna. Atau seorang lelaki yang berniaga itu memakai rantai leher emas. Rantai emas. Atau yang berniaga itu tidak menutup aurat. Perempuan. Kita berpuasa, bukan main kita jaga. Bila membeli petang, kita khianati puasa kita sedang yang mana kita... tadilah. Nak sebut pun Masya Allah. Nak sebut pun kita rasa la ilaha illallah. Rosak puasa kita. Punyalah kita pula. Tapi kita menyokong dan kita pula memasukkan sesuatu yang mana dalam badan kita. Semalam kita bincang bagaimana luasnya perut kita ini yang diisi untuk makanan rohani kerana kosongnya perut kita dengan makanan-makanan ataupun sumber-sumber yang baik. Yang ada pun sumber-sumber yang baik. Maksudnya kita nak bersihkan fitrah badan kita ini daripada sumber yang syubhah, sumber yang haram, kita tak nak. Bayangkan tadi, tiba kita pergi membeli, Masya Allah, tabarakallah, habis puasa kita, tabarakallah. Habis puasa kita. Saya cermat bab ni. Sungguh, saya cermat bab ni. Sebab saya tahu dan kita semua tahu bahawa kita melalui fasa itu, kita melalui kepenatan itu, kita melalui kesusahan itu. Setiap orang melalui fasa Ramadan dan puasanya berbeza-beza. Rasanya berlainan. Kerana inilah yang kita nak cermat sangat ni. Kalau tanya saya, Ustaz berkiranya? Ya, saya nak berkira pasal benda ni. Sebab dia adalah menjadi asbab kepada puasa saya diterima, fitrah saya, diri saya dan selera sekian orang yang beriman kepada Allah Ta'ala yang faham falsafah di sebalik Ramadan dan puasa ini, dia akan beringat. Dia akan jaga sungguh-sungguh. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Sebab itulah saya kata beringat tadi, bila kita membeli di kalangan orang yang memang dia berniaga kerana dia nak menjual, kemudian tabarakallah dia pula jaga syariatnya, dia boleh berbicara dengan baik, dia kalau WhatsApp dia bagi tahu ini tak berapa elok ni sebab begini dan begini. Dia boleh bagi yang terbaik lah. Maksudnya dia tawarkan bukan setakat beli itu saja, dia boleh bagi benda lain lagi, dia infak lagi. Kan, saya pernah dengar ni hadirin, jenis hak berniaga ni. Dia kata apa? Daripada aku bagi percuma kepada orang, baik aku buang. Ni orang berniaga ni. Dia kata, saya tengok ni buang dalam
longkang ni, air yang tak habis berniaga ni dia buang. Dia kata, kita tanya kenapa buang? Daripada bagi free. Esok dia orang ni mari lagi nak beli free. Nak beli pula, nak ambil yang free. Kalau kita bagi free hari ni, dia kata esok orang tu akan datang lagi untuk minta yang free. La ilaha illallah. Itu sikap. Sikap. Tak apalah tu. Melayu kon. Tapi nak bagi tahu gitulah, bahawa sikap dia tak nampak berurus niaga dengan Allah Ta'ala dari sudut membuat kebajikan dalam bulan Ramadan, malah dia datangkan satu sikap yang berkira-kira dengan perkara ini, menyebabkan dia rugi banyak perkara. Kalau dia pula yang tidak menutup aurat, dia pula yang tidak solat, dia Masya Allah, Tabarakallah, banyaklah kalau nak cerita. Sedih. Dengan luar kita nak tengok dia. Sebab kita nak nilai Ramadan kita ni, puasa kita bukan setakat batin, zahir pun kita kena ambil kira. Inilah peluang yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita dalam bulan yang penuh keberkatan ini. Sejauh mana kita boleh beringat, kita boleh jaga, kita boleh santuni dengan sebaik mungkin puasa kita. Yang paling utama, kena jelas tadi, Allah gandingkan berdusta ini sama dengan orang yang diminta menjauhi kotoran berhala. Berat. Kita tahu, kita sekian kita telah beriman kepada Allah SWT. Kita tak mari nak rasa nak sembah dah patung-patung ni. Kita tak rasa dah. Sebab kita dah benar dah mutlak hanya sembah kepada Allah. Sejahat-jahat manusia yang dia kata dia tak solat sekalipun, suruh pergi sembah toko, dia takkan buat. Tapi kalau dia itu yang tak solat itu, namun dia berbohong, dia kata dia tak sembah patung berhala, tapi dia berbohong, dia punya dosa tu seiring, seganding. Allahu Akbar, Tabarakallah. Jadi kerana itulah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan hukum berbohong. Beliau berkata sesungguhnya telah jelas nas-nas dari Alkitab dan juga Sunnah ke atas pengharaman berbohong. Ia adalah antara perbuatan dosa yang buruk serta suatu keaiban yang keji. Maka ijma' para ulama telah berlaku ke atas pengharamannya bersama-sama dengan nas-nas yang jelas daripada Al-Azkar An-Nawawiyah. Jelas Maka yang itu saya datangkan daripada surah Al-An'am ayat 115 tadi menerangkan bahawa watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, telah sempurnalah kalimah Tuhanmu, yakni Al-Quran, yang meliputi hukum-hukumnya dan serta janji-janjinya yang benar lagi adil. Jelaslah bahawa dalam Al-Quran tak ada pernah pun Allah ajar supaya manusia berbohong. Malah Allah meletakkan satu hukum, siapa berbohong yang mana dia punya kotoran tu sama dengan menyembah berhala. Bayangkan tadilah, hadirin nak membeli makanan, orang yang bercakap itu berbohong, dia sedang mengeluarkan kotoran di atas makanan itu. Rosak habis masuk dalam badan kita, kemudian tabarakallah. Hadirin membeli pakaian, orang yang menjual itu berbohong, maka hadirin memakai pakaian penuh dengan kotoran. Itu kita buat tamsilan. Kiranya kita cermat, Masya Allah, tabarakallah, kita akan beringat dalam perkara-perkara demikian. Kenapa? Perbuatan berbohong, dusta pada seseorang itu sedang ia berdosa, menjadikan dosa orang tersebut bertambah beratnya. Bertambah berat. Dahlah dia itu berpuasa dalam keadaan tak sempurna. Ada mungkin melakukan satu kesilapan-kesilapan yang lain menyebabkan berdosa. Malah dengan berbohong pula ditambahkan lagi. Tabarakallah sanal khaliqin. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Karena itulah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini pengukuhannya, kita bicara ni pengukuhan. Betapa larangan berbohong ni, berdusta ini, menipu ini satu perkara yang amat-amat dibenci oleh Allah Ta'ala berserta dengan hukum hakam yang telah dibincangkan oleh para alim ulama. Tadi kita ambil firman Allah Ta'ala surah Al-An'am ayat 115 dan 116. Kemudian Allah menjelaskan bahawa berdosa orang yang berbohong ini kotorannya sama seperti kotoran berhala daripada surah Al-Hajj ayat 30. Maka pengukuhan datang daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari, man lam yada' qawlan dhu
wal amala bihi falaysa lillahi hajatum fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu atau kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang sesiapa kata yang tidak meninggalkan ucapan yang dusta, sesiapa yang tidak meninggalkan ucapan yang dusta, wal amala bihi, dan beramal dengan pembohongan pendustaan itu, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak berhajat ke atasnya, fi an yada'a ta'amahu, ke atas perbuatannya yang meninggalkan ta'amahu, makanan, wa syarabahu, dan juga minum. Nak bagi tahu apa? Sesiapa man, kita dah bagi tahu dah, man, sesiapa, tak kira siapalah. Termasuk kalau kata saya menjadi orang yang berdusta, wa yazubillah, kita tak nak. Namun bila sebut kata man, mana kita tak nak. Kita tak nak, sesiapa sahaja. Okay, sesiapa sahaja. Maka siapa sahaja yang tidak meninggalkan ucapan yang dusta, beramal dengan pembohongan itu. Dahlah dia tak tinggalkan cakap bohong dan dia beramal pula. Beramal maksudnya jadi pakaian dia lah. Yang itu saya kata tadi, tak berbohong sehari demam dia. Pakaian dia. Maka bulan Ramadan ini dan sedang ia juga berpuasa. Namun dia masih lagi berdusta dan menjadikan dusta itu pakaian dia. Tak kira masa. Maka perbuatan ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, walaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak berhajat atas perbuatan berpuasanya itu dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tak berhajat pada dia. Kamu puasa pun, puasalah, nak puasa pun. Gitu jelah. Puasa ke? Puasa. Bila dia tanya, puasa? Puasa. Muka tu penat daripada orang berpuasa. Tak. Tapi berbohong tak tinggal. Malah jadi pakaian dia. Biarlah kamu penat dengan sebab kamu kata berpuasa itu. Dari sudut apa perbuatan dia, kan puasa kan kita maklum benda yang wajib dan perbuatannya yang baik, yang mana setiap perbuatan yang baik itu ganjarannya pasti akan mendapat ganjaran yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Kita dah bincang semalam, Allah Ta'ala bagi tahu sendiri bahawa wa ana ajzi bihi. Orang yang berpuasa dengan penuh rasa serah diri kepada Allah Ta'ala, dengan iman dan wahtisaban, sungguh-sungguh dia buat, kan Allah Ta'ala bagi tahu wa ana ajzi bihi. Allah sendiri yang akan memberi balasan, ganjaran, anugerah apa sahaja daripada puasa itu. Sekarang dia tidak meninggalkan perbuatan berbohong dan menjadi pakaiannya, maka penat dia macam mana sekalipun Allah tak ambil kira dah. Allah tak hiraukan dah. Mana Allah tidak berhajat. Tidak berhajat. Hadirin, kita berpuasa ni, kita kena faham satu perkara. Kita sedang menunjukkan sikap kita yang terbaik, nilai pengorbanan kita yang terbaik, persembahan kita yang terbaik kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti mana yang berlaku, hadirin tahu kan peristiwa antara Habil dan Qabil. Isu kedua-dua ini adalah untuk menyatakan nilai pengorbanan kehadap Allah Ta'ala. Menunjukkan pengorbanan yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. So kita juga adalah orang yang sedang berjihad, menunjukkan nilai terbaik di sisi Allah Ta'ala. Apakah perkara terbaik yang kita nak buat? Maka dalam setahun, sebulan Allah nak tengok sikap kita yang terbaik, akhlak kita yang terbaik dalam masa setahun, sebulan je pun. Sebulan. Hak yang terbaik sungguh-sungguh. Hak sebelum ni memang kita dah sifat kita dah baik, sikap kita dah baik. Semua yang sedang bersama kita hari ni dan semua yang bersama yang sedang menonton, semua punya sifat-sifat yang baik. Setuju tak? Dah baik dah pun sebelum ni. Bulan ini nak tengok bertambahnya kebaikan itu. Sebelum ini berakhlak tak kita? Ya, kita orang yang berakhlak. Bulan ni nak tengok kita menjadi orang yang lebih beradab dan lebih berakhlak. Itu yang tujuannya. Itu yang tujuannya. Itulah kita nak dianjur dan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Maka keadaan ini yang perlu kita maklum. Bila benda yang sama daripada perbuatan dalam bulan-bulan yang lain, kita tak ambil endah, masuk bulan ni sama juga perangai, puasa juga, namun Allah tak berhajat. Sebab puasanya penuh dengan kotoran. Dia hanya mendapat penat dan lelah semata-mata.
Allah tak berhajat langsung dah. Allah tak nak. Bayangkanlah hadirin. Kita buat kerja macam mana pun nak kita buat kerja. Tiba-tiba majikan kata, aku tak berhajat pun pada kamu. Yang pulung buat kerja siapa suruh? Bos kan suruh gini. Memanglah. Tak payah gaji. Tak bayar gaji. Tak bayar gaji. Soalan kerja online, tak ada gaji. Allahu Akbar. Berasa macam mana? Ukuran asas kita nak hitung. Sekarang asasnya. Tidak berhajat ke atas diri kita. Allah. Orang kata apa? Hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Gitu. Oh, sia-sia lah. La ilaha illallah. Sia-sia. Rugi kita, tabarakallah sanul khaliqin. Rugi. Maka semualah yang dikasihi Allah Ta'ala, tolonglah menjadi orang yang berusaha sedaya mungkin untuk menjadi orang yang berubah sikap kita. Sebab itulah kita bincangkan dengan firman Allah Ta'ala kan, yang selalu kita dengar tu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebab perbuatan la'allakum tattaqun itu menjadi orang yang takut gerung kepada Allah, takwa kepada Allah Ta'ala ini bukan pada yang sebelum ini yang kita dah bertakwa, malah bulan ini menambah lagi, bertambah ketakwaan, malah berkekalan ketakwaan itu untuk masa-masa yang akan datang. Dan itulah kita dengan sikap berbohong, menipu, maka walaupun dia sengaja atau tidak sengaja, katanya para alim ulama tadi, maka perlu kita atasi agar tidak melaksanakan. Kadang tu saya tak ingatlah secara tepat ceritanya, seorang daripada muhaddis, orang yang mengumpul, yang mencari hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman suatu ketika dahulu, dia mendengar seorang sahabat ni adanya sebuah hadis, ada hadis, kemudian dia pergi dengan perjalanannya yang jauh, merentasi berbagai rintangan. Bila sampai ke tempat orang yang dikatakan adanya hadis itu, adanya menyimpan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang kita tahu, seperti contohlah Imam Bukhari mengumpul 600,000 hadis. Itu hafal. Itu yang hafal, yang dia ingat 600,000 hadis. Dia cari seluruh pelosok yang mendengar sahaja orang itu pernah mendapat hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cari. Daripada 600,000, tak salah saya 400,000 tu disaring untuk mendapatkan sahihnya hadis itu. Cermat tak? Cermat. Tiba ada seorang ni yang hamba Allah Ta'ala ni, sahabat ini, dia sampai kepada rumah itu, seseorang, dia nampak budak ayah budak sedang memujuk seorang anak, gitu. Ayah ni tengok anaknya tengah main-main, tengah dulu menangis ke, tak salah ceritanya, tengah-tengah menangis, dia pun pegang sesuatu kat tangan dia, dia kata, mari diam, mari. Diam. Ni kalau kamu senyap, ini ada hadiah untuk kamu ni. Dia kata itu. Diam. Jadi budak tu mari tu kepada dia, datang, budak tu pun senyap dan menuntut apa yang dikatakan, dalam tanganku ni ada hadiah. Bila buka kosong. Tak ada apa pun. Biasa tak benda tu? Ringan tak benda tu? Dari satu sudut ringan. Alam gurau, kita kata tak apa, sebab nak memujuk supaya budak itu berhenti menangis. Tapi oleh kerana dengan cermatnya untuk mendapatkan hadis ini, dengan sikap yang itu saja, walaupun jarak perjalanan jauh, walaupun memenuhi rintangan, perbanjaan yang tinggi, dan dulu kan jalan kaki ke apa saja sekalipun, sukar dia sanggup patah balik dan tidak ambil hadis daripada orang itu. Tak ambil terus. Walaupun benda tu Allah, Tak boleh pakai. tak boleh pakai. Dia kata dari satu sudut tak sikoh. Kecil tak perkara tu, kecil je. Langsung berhenti menangis tu. Suruh berhenti menangis. Gitu. Kalau ada betul ada tak apa pula. Ada tak apa. Tak apa. Ini tak ada, kosong. Tiba Macam bohong lah tu. bohong lah tu. Bohong lah tu. Lepas tu orang kata, tak apa, bohong sunat. Aduh. Celah mana bohong jadi hukum sunat tak ni? Dia buat hukum sendiri tu. Lepas tu ada orang kata kelentung, bukan bohong, kelentung. Seangkatan tu adik-beradik. Bohong juga. Kata Ayatullah. Sama juga. Ubah dari sudut sebut. Kelentung, tipu sunat, bohong sunat. Apa bendanya? Tabarakallah sana. Adik-beradik lah tu, sepupu sepapak dia belaka tu.
walaupun kita hanya dari sudut, sebab itu dikatakan sudut bergurau tak? Kita kata bergurau. Tapi Imam Nawawi kata walaupun ianya sengaja atau tidak disengajakan. Cuma sekiranya ada pembahagian hukum yang tu lebih ringan sedikit. Maknanya kita bukan kata betul-betul nak berbohong, tapi kata sebab-sebab tertentu kita kata tak. Namun sengaja atau tidak sengaja dikira hukum. Cuma yang kita pernah belajar, satu yang boleh, satu perkara ni boleh nak berbohong. Boleh. Ada yang boleh. Walaupun banyak-banyak hukumnya sampai tahap berbohong sampai hukumnya dosa besar, tapi ada satu perkara yang kita boleh untuk berbohong. Apa dia? Untuk menyelamatkan nyawa manusia. Yang tu boleh. Contoh, kita tengah duduk di laman rumah apa semua, lihat seorang lelaki datang terus masuk ke dalam rumah kita bersembunyi. Rupanya dikejar oleh seseorang kerana nak bunuh dia, nak belasah dia. Dia masuk dalam kawasan rumah kita atau kita nampak tempat dia bersembunyi. Orang mari nak belasah dia tanya, tadi ada orang melintas sini, kamu nampak tak? Masa tu boleh berbohong. Itu je boleh. Untuk menyelamatkan dia. Untuk apa? Kerana menyelamatkan nyawa itu adalah utama. Pasal orang nak bunuh dia. Itu. Yang tu boleh. Yang itu yang dibenarkan syarak, iaitu berbohong kerana nak menyelamatkan nyawa. Yang tu boleh. Nampak tak tadi? Tak, sungguh aku tak nampak. Kalau patut kata bersumpah, wallah aku tak nampak. Boleh. Sampai tahap kerana nak menyelamatkan nyawa. Dia boleh kata begitu. Boleh. Diizinkan. Sebab ada apa? Sebab ada asbab. Sebab ada memang, nyawa ni. Soal dia tu betul salah ke tidak, kita tak tahu. Itu lain cerita. Lain cerita. Soal sekarang kita nak menyelamatkan nyawa dia dulu. Tak, kita bukan kata aku tak nampak sungguh. Yang tu dibenarkan. Sampai tak gitu. Di saat tu boleh berbohong sikit. Boleh. Boleh. Dengan baik. Ingat. Maksudnya, ada benda yang Masya Allah tabarakallah yang besar dari sudut syarak yang dibenarkan dari sudut tadi. Tapi kalau tak ada apa-apa, hanya untuk kepentingan peribadi, keuntungan peribadi, maka saat itu jatuhlah kepada hukum, sengaja atau tidak sengaja, jatuh dalam hukum dosa-dosa besar. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Kena ingat, kita dalam bulan Ramadan, maka kita kena tahu yang paling utama, apa yang diberitahu tadi, walaisa lillah hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka atas perbuatan itu Allah tidak berhajat pun atas dia berpuasa. Dia tinggalkan makan dan minumnya, Allah tak berhajat. Rugilah kita. Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala. Dah pukul apa dah? 7 suku dah kita ini. Maka ini yang kita perlu maklum, perbincangan kita pagi ini adalah tentang sikap kita dalam berpuasa. Puasa dan sikap kita lebih kurang gitulah. Ya. Bahawa mohonlah sangat-sangat cermatlah dalam bulan ini. Ambil cakna sungguh-sungguh. Ambil cakna. Ya. Ambil cakna kerana setiap orang dan setengah daripada setengah orang itu sampai merayu-rayu, menangis-nangis minta Allah masukkan dia dalam bulan Ramadan. Dan hadirin adalah orang yang senantiasa mendoakan dan ada yang mengaminkan bila setiap kali mendengar Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ada tak mengaminkan? Ada tak baca doa demikian? Hadirin, sekarang kita adalah orang yang Allah rezekikan dengan memakbulkan doa kita berada dalam bulan ini. Saya dah bagi tahu dah sebelum ni. Bila orang tanya macam mana rupa doa dimakbulkan, inilah rupa doa dimakbulkan. Minta, ya Allah, berkatilah aku dalam bulan Rajab, berkatilah aku dalam bulan Sya'ban, masukkanlah aku dalam bulan Ramadan. Allah pun rezekikan kita dapat masuk dalam bulan Ramadan, tapi perangai berbohong tak hilang juga. Allah tak berhajat. Maka kerana itulah kena beringat, lagi sekali saya pesan dalam bulan yang penuh keberkatan ini, jadikan kita adalah orang yang senantiasa mengakhlakkan diri lebih baik, tambah nilai kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi kita orang yang lebih bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka kita adalah orang yang membuang jauh-jauh sikap berbohong, menipu, termasuk bohong sunat, tak ada. Jangan tak dalam kamus, tak apa bohong sunat. Jangan. tak nak macam tu. Dia sampai cermat dia gini. Walaupun ada kategori, dengar,
Walaupun ada kategori dosa besar, dosa kecil, syirik besar, syirik tersembunyi, syirik yang jelas, syirik yang nyata, dan syirik yang tersembunyi. Walaupun fiqh menjelaskan, membahaskan perkara ini, ada bahagian perincian tertentu, bila mana orang itu, dia sampai ke tahap ihsan dia, caknanya dia, cermatnya dia, asal sebut sahaja berbohong, asal sebut sahaja berdosa, asal sebut sahaja berdusta, dia akan jauhkan diri awal-awal. Tak mau dengar. Tak nak. Dia tak buat. Tak apa dosa kecil. Tetap dosa. Walaupun dosa kecil. Kecil besar lupa. Tetap dosa. Walaupun ada kategori, saya tak nafikan, saya tak salahkan tentang kategori-kategori. Saya nak bagi tahu bila sampai masa Allah Ta'ala ilhamkan kepada kita kebenaran dari sudut amal soleh yang kita nak lakukan, dalam masa kita mula meninggikan nilai ihsan dalam diri kita, cermatnya diri kita dalam perurusan peribadi kita dengan Allah Ta'ala, ihsan, nilai ihsan kita tinggi, saat itu dosa ke, dosa besar ke, dosa kecil ke, dia kira dosa. Bila sebut dosa, dia jauhkan dia. Hatta sampai satu tahap, asal sebut benda itu syubhah dia tarikan terus. Syubhah yang kita maklum yang tidak jelas antara hukum halal dengan haram. Maka dia awal-awal lagi, dia nak ambil yang jelas. Yang halal, halal. Yang haram, haram. Tinggalkan terus. Yang ragu-ragu, tak nak terus. Ini nilai ihsan. Ini nilai ihsan. Yang tinggi. Mula kita cermat, mula kita cakna, asal saja perkataan pun yang syibih, yang menyerupai kepada syirik, dia berusaha untuk meninggalkan. Rupa perkara yang dosa kecil, dosa yang kata tak disengajakan, dia usaha agar tidak melaksanakan. Itu nilai ihsan. Bila saat dia sampai tahap tertentu, Allah Ta'ala mula ilhamkan kepada dia, maka saat itulah dia mula menjaga diri dengan sedaya mungkin agar tidak berlakunya suatu perkara yang mungkar, kerana takwa itu menjauhkan, menjarakkan, memisahkan, menghalang atau apa sahaja yang hadirin boleh maknakan, iaitu sesuatu yang berupa dosa masuk ke dalam diri. Sesuatu yang menyerupai, yang syibih, yang hampir kepada dosa masuk ke dalam diri. Itu adalah sifat orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, terima kasih semua mengurangkan masa pagi ni. Santai-santai dah. Sementara nak tunggu waktu istirah, sementara nak menunggu waktu duha, sambil-sambil mengaji Al-Quran. Maksudnya kita isikan masa dengan pengajian-pengajian, tausiah-tausiah, apa sahaja yang hadirin boleh buat. Sebab nak pesan kepada sahabat-sahabat semua dan juga pada diri saya, seboleh mungkin usahakan agar selepas bersahur, kemudian salat subuh tadi, usahakan jangan tidur. Buat benda yang bermanfaat. Usahakan jangan tidur. Buat benda yang bermanfaat. Ngantuk tahap mana sekalipun, mohon kepada Allah melawan rasa mengantuk selepas subuh ini sehingga nak menjelang matahari naik ini, letaklah satu nilai dan mohon kepada Allah, ianya termasuk dalam jihad kita untuk mengangkat kualiti ibadah dan puasa kita. Letak saham, ya Allah, aku ni mengantuk sungguh, ya Allah. Namun bila berlaku tidur juga, itu adalah kurniaan Allah Azza wa Jalla. Jangan duk marah pula kan. Jangan duk marah pula. Saya pernah dengar. Tak apalah, nanti saya ceritakan macam mana rupa orang yang marah kepada mengantuk. Dia marah pada mengantuk. Tak apa, lain kali kita cerita. Terima kasih dulu daripada saya kerana bersama dengan saya pagi ini dan semua yang ada pagi ini dekat masjid ni. Dan mohon maaf daripada saya, sekakutnya saya terlalu mengangkat suara ke ataupun terlalu menyentuh sesuatu isu secara sengaja atau tidak sengaja. Mohon maaf daripada saya, kadar daripada ilmu yang saya ada untuk saya berkongsi kepada orang awam termasuk saya. Kepada kita biasa-biasa saja, saya tak mampu nak bahas ilmu yang tinggi-tinggi kerana bila ilmu yang tinggi-tinggi kita rujuk kepada orang yang lebih alim, kadar kita untuk faham sama kita, kadar ilmu yang ada, ini saja yang mampu saya kongsikan kepada hadirin sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan paling utama, Allah marzuqna fahma wal ilma. Ya Allah, rezekikan kepada kami ilham, rezeki kepada kami ilmu dan kefahaman. Ini yang paling utama. Bincanglah tahap macam mana sekalipun, kalau tak faham sampai sudah. Bila Allah Ta'ala nak rezeki kita kefahaman, Allah marzuqna
ilma fahma wal ilma, ya Allah rezekikan kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan. Wa alhimna rusydi, dan Allah ilhamkanlah kepada kami petunjuk-petunjuk untuk berbuat kebaikan. Wa a'izna min syarri nafsina, dan menjagalah, peliharalah diri kami semua ya Allah dari melakukan kejahatan dari diri kami sendiri. Terima kasih lagi sekali. Selamat menjalani ibadah puasa dengan sebaik mungkin. InsyaAllah kita jumpa nanti esok pagi. InsyaAllah Allah izinkan. Dan minta maaf semalam saya tak sempat nak kongsikan tentang doa. Ibrah daripada doa. Sekiranya Allah rezekikan petang ini, insyaAllah saya kongsikan nanti. Apapun, barakallahu fikum jami'ah. Allah berkati kita semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.